Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri ulasan buku-buku yang telah saya baca dan kaji, dan kali ini saya ingin mengulas buku ini, Zikir dengan lafaz Hu dan Ah, yang disusun oleh Ustaz Izham Hakimi bin Rezan. Okey, biodata pengarang ada di belakang dan ia diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Bukan sekadar terbitan tetapi juga diberi kata penghantar oleh Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, yang ini Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad. Okey, buku ini nipis saja, 68 muka surat dan harganya RM8, boleh dipesan melalui Shopee atau Lazada. RM8 campur dengan kos penghantaran, ya. Baik, sebelum itu ingin saya maklumkan bahawa buku ini telah dilakukan sesi bedah buku oleh Sidang Kalam. Apa benda Sidang Kalam ni? Okey, Sidang Kalam ini dianggotai, dihadiri oleh beberapa orang ustaz. Mereka ada di Facebook dan juga di YouTube. Kalau YouTube, Sidang Kalam TV, di mana mereka ini juga aktif melakukan ulasan, melakukan kritikan dan juga react yang ilmiah kepada isu-isu agama yang semasa di Malaysia ini, ya. Baik, di bahagian description saya ada bagi link. Ayuh tonton, ayuh ikuti, ayuh subscribe. Sama-sama kita menambah ilmu, ya. Jadi antara yang telah mereka lakukan baru-baru ini, tak silap saya minggu lepas, ialah bedah buku ini. Jadi buku yang 68 muka surat ini telah dibedah ataupun sesi bedah buku selama 3 jam 14 minit secara berterusan. Okey, 3 jam 14 minit dan sesi bedah buku yang penuh ilmiah, penuh semakan semula terhadap rujukan, semakan semula terhadap darjat hadis. Sangat menarik, yang saya pun pada mulanya, okey, sebelum tu saya nak bagi tahu, walaupun ia di YouTube, ia hanya audio saja, ya, audio saja. Mungkin Ustaz Nawawi yang mengulas, yang melakukan sesi bedah buku ni malu-malu. Jadi audio saja. Jadi saya sendiri pada mulanya nak dengar tu, alamak, 3 jam 14 minit lamanya. Tapi bila saya dengar saja, dengar begitu menarik sampai saya pun dengar non-stop. Saya dengar petang, rehat sekejap, solat maghrib, sambung lagi, rehat sekejap, solat isyak, sambung lagi sampai habis, ya. Jadi begitu menarik. Jadi tuan-tuan dan puan, cuba dengar, walaupun sangat panjang, tak apa, cuba dengar sejam dulu, pasti anda pun akan sambung sebegitu lama, ya. Dan anda akan lihat betapa tak baik pula saya nak sebutkan. Okey, dengar dan tonton terlebih dahulu untuk anda dapat menilai buku ini, ya. Baik, kalau dah ada Sidang Kalam yang mengulas, yang melakukan bedah buku ini, saya nak ulas apa lagi pula? Okey, saya nak ulas dari sisi lain lah, dari sisi pandang orang awam. Sebab Sidang Kalam tu ustaz-ustaz semuanya. Jadi ini dari sisi pandang orang awam, ya. Baik, buku ini boleh dikatakan terbahagi kepada dua, membicarakan dalil dan hujah untuk zikir Hu dan juga dalil hujah bagi zikir Ah. Bagi zikir Hu, dalil hujah yang dikemukakan hampir sama dengan apa yang saya telah ulas dalam video sebelum ini. Sila tonton, saya ada bagi link di bawah, ya, di mana saya mengulas tentang amalan berzikir dengan Hu saja. Dan kali ini saya nak sentuh sedikit tentang zikir secara ataupun dengan lafaz Ah saja. Sebelum itu, di atas ini ada tajuk Arab bagi buku ini yang bermaksud hujah yang qat'i. Qat'i ini maksudnya yang kata putus, jelas padu, tidak ada tafsiran kedua tentangnya, ya. Jadi crystal clear, orang putih sebut crystal clear, pada menjelaskan bolehnya berzikir dengan lafaz Hu dan Ah. Mari sama-sama kita lihat, betul ke hujahnya adalah bersifat qat'i atau mungkin sekadar zonni. Zonni ini sama-sama bererti boleh ada beberapa interpretasi terhadapnya, atau mungkin qat'i pun tidak, zanni pun tidak. Okey, tak apa. Jadi mari kita lihat di muka surat 30. Okey, di mana beliau mulakan dengan dalil zikir Ah, ya. Dalil berzikir dengan lafaz Ah. Okey. Berkata pengarang di muka surat 30, adapun berzikir dengan lafaz Ah
ataupun dikenali juga sebagai isim as-sadr, tidak ada sebarang nas yang sabit dan soreh daripada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi, sandarannya adalah melalui jalan istinbat. Okey, pengarang sendiri telah kata tak ada ya sebarang nas. Tak ada sebarang nas yang sabit dan soreh daripada Al-Quran dan As-Sunnah untuk lafaz ini ya. Dan dia berkata sandarannya adalah melalui jalan istinbat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selama ni istinbat saya tahu dari sudut bahasa ialah merumuskan sesuatu daripada ayat Quran ataupun hadis. Adapun dari sudut istilah ialah seorang ahli fiqh, seorang ahli hukum, seorang yang berkemampuan kepakaran dalam bidang hukum merumuskan satu hukum, mengeluarkan satu hukum daripada ayat Quran ataupun hadis. Sebagai contoh, ayat berdasarkan ayat Quran sekian-sekian ini, maka hukum melakukan perkara ini ialah makruh. Berdasarkan hadis sekian-sekian ini, maka hukum melakukan perkara itu ialah sunat ataupun mustahab misalnya. Tapi sekarang ini hendak istinbat, hendak dikeluarkan nama Allah daripada ayat Quran dan hadis yang pada asalnya memang tak ada nama Allah tersebut. Okey, tak apa. Kita sambung ya. Ataupun sebagai pembetulan taklah dikatakan nama Allah, tapi berzikir dengan lafaz maknanya nak diistimbatkan lafaz itu daripada nas Al-Quran dan hadis. Tak apa, kita baca lanjut. Ini seterusnya pengarang menukil daripada Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi yang wafat tahun 1031 Hijrah, di mana beliau berkata maksudnya lafaz adalah salah satu daripada nama Allah. Okey, betul lah saya sebut tadi nama Allah okey. Akan tetapi yang berpendapat dengan pendapat ini adalah ahli tasawuf. Mereka telah menyebutkan bahawa nama ini ada padanya 1001 rahsia di sebaliknya. Akan tetapi tidak wujud satu nas pun daripada Al-Quran dan hadis, kurungan tauqif, dari segi zahir, kurungan lagi nas soreh, menunjukkan adalah nama Allah. Okay, demikian kata-kata Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi. Dari sini, betul lah bahawa apabila mereka berzikir dengan lafaz yang mereka masukkan itu adalah salah satu daripada nama Allah. Akan tetapi yang berpendapat dengan pendapat ini bukanlah ahli hadis, bukanlah ahli tafsir, bukanlah ahli fiqh, bukanlah ahli usuluddin ke apa-apa lain, tetapi yang berpendapat dengan pendapat ini ialah ahli tasawuf. Mereka telah menyebutkan bahawa nama ini ada padanya 1001 rahsia di sebaliknya. Satu nama yang begitu hebat, 1001 rahsia di sebaliknya, tetapi tak ada dalam Quran dan hadis. Okey, baik, tak apa. Kita nak pergi pada poin yang penting. Apa dalilnya? Maka dalilnya berikut merupakan sandaran pengistimbatan para ulama yang mengharuskan zikir dengan lafaz Ingat sini dikatakan para ulama. Tadi dinukil kata-kata Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi di sisi ahli tasawuf saja. Okey, sepatutnya berikut merupakan sandaran pengistimbatan para ahli tasawuf yang mengharuskan zikir dengan lafaz bukan para ulama, sebab itu secara umum ya. Pertama, Allah SWT di dalam Al-Quran, kita sekarang di muka surat 32, Allah SWT di dalam Al-Quran memuji Nabi Ibrahim AS dengan menyifatkan beliau sebagai seorang awwah, yang ini orang yang berkata ataupun awwah. Okey, beliau tidak mengemukakan ayat Quran tersebut. Okey, technical error ataupun terlupa agaknya. So, ayat Quran yang dimasukkan itu ialah surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 114, rangkap yang terakhir sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, rangkap terakhir, Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang awwah lagi halim. So, apakah maksud awwah di sini? Bahawa, pengarang seterusnya menukil daripada Imam At-Tabari daripada kitab tafsirnya. Kemudian dikemukakan apa daripada kitab tafsir itu, saya baca 2-3 kali juga.
yang bermaksud asal awah daripada ta'awuh bermaksud merendah diri dan meminta dalam keadaan sedih dan belas kasihan. Kat mana yang jadi zikir tu? Saya ulangi ya. Saya ulangi, kalau boleh nampak di sini, saya dah highlight dah pun. Beliau menukil kata-kata keterangan Imam At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijrah yang bermaksud asal awah ni, perkataan awah ni adalah daripada ta'awuh bermaksud merendah diri dan meminta dalam keadaan sedih dan belas kasihan. Jadi kat mana yang menjadi dalil ataupun istimbat zikir ni ataupun sebagai salah satu nama Allah? Tadi kata nak istimbat kan? Jadi para ulama, pengistimbatan para ulama kan, salah seorangnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi bila kita baca ni macam tak ada kaitan pun. Okey, kemudiannya kalau kita buka tafsir Tafsir At-Tabari, tafsir terhadap ayat 114 surah At-Taubah, akan jumpa banyak perbezaan pandangan, banyak pandangan daripada kalangan tokoh-tokoh ahli tafsir generasi salafus soleh tentang maksud awah ni. Maksud awah dalam ayat 114 surah At-Taubah tersebut. Dan tidak ada satu pun, sekadar yang saya jumpa, juga telah disebut dalam sesi bedah buku sidang kalam itu, tidak ada satu pun yang dapat difahami, dapat diambil, dapat ditarik, dapat dijadikan sumber istimbat bahawa ia merupakan zikir dengan lafaz ataupun itu menjadi nama Allah. Okey, bahkan pengarang sendiri dalam banyak-banyak pendapat itu telah menukil satu pandangan yang tak ada kaitan dengan lafaz dan juga bukan merupakan nama Allah. Okey, tak apa. Saya pun tak apa, kita buat sedikit research sebab kita bukanlah sekadar nak kritik saja, sedikit kajian. Mungkin dalam kitab tafsir yang lain ada disebut ya tentang perkara ini. Maka saya mencari dalam beberapa kitab tafsir, antaranya yang ada dekat sikit bincang ialah dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Okey, tafsir Al-Qurtubi, tafsir bagi ayat 114 surah At-Taubah ya. Mari kita sama-sama lihat. Okey. Di sini Imam Al-Qurtubi ada menukil satu pandangan. Okey, maksudnya adalah orang yang berkata jadi awah tadi ialah orang yang berkata Pendapat ini dikatakan oleh Abu Zar. Abu Zar ni salah seorang sahabat Nabi. Diriwayatkan bahawa Nabi Ibrahim AS berkata, takutlah terhadap api neraka sebelum tidak berguna lagi. Abu Zar berkata, ada seorang lelaki yang sering melakukan tawaf di Baitullah sambil berucap dalam doanya. Saya telah cek dalam edisi bahasa Arab, memang doanya bukan zikirnya. Okey. Ada seorang lelaki yang sering melakukan tawaf di Baitullah sambil berucap dalam doanya Aku pun mengadu lelaki itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjawab, biarkan dia kerana dia orang yang suka mengatakan Lalu pada satu malam aku keluar dan ketika itu Nabi SAW sedang menguburkan atau mengemumikan lelaki itu pada malam hari sambil membawa lampu lentera. Jadi adalah juga satu pandangan, satu tafsiran yang mengatakan bahawa awah Ibrahim la'awahun halim ni adalah orang yang berkata ini satu pandangan daripada 15 pandangan yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi. Ingat tadi qat'i apa maksudnya? Jelas, padu and no second interpretation about it. Jelas, padu, kata putus yang tidak ada. Yang tidak ada tafsiran kedua tentangnya. Di sini, Imam Al-Qurtubi telah menukil 15. Walaupun disebut 15, saya kira ada 16 tau. Okey, mari kita baca ataupun saya ringkaskan satu persatu pandangan para ulama, apakah yang dimasukkan para ulama tafsir yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi tentang apakah maksud awah daripada ayat 114 surah
At-Taubah. Pertama, maksudnya orang yang sering berdoa. Kedua, orang yang pengasih kepada hamba-hamba Allah. Ketiga, orang yang yakin. Keempat, orang yang mukmin. Okey, itu merupakan bahasa orang Habasyah, yang ini yang dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas. Kelima, orang yang bertasbih dan selalu berzikir kepada Allah di bumi ataupun di negara kafir. Keenam, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ketujuh, orang yang banyak membaca Al-Quran. Ke-8, orang yang berkata yang kita baca mula-mula tadi. Ke-9, maksudnya adalah orang yang ahli fiqah. Ke-10, orang yang merendah diri dan takut kepada Allah. Ke-11, orang yang ketika ingat kepada kesalahan-kesalahannya maka dia memohon ampun kepada Allah. 12, orang yang sering menyesali dosa-dosanya. Ke-13, orang yang mencintai kebaikan. 14, orang yang bersikap lemah lembut dan penyayang kepada orang lain. 15, orang yang kembali ataupun mengembalikan segala sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi yang tidak diberi nombor, orang yang tidak pernah membalas kejahatan orang lain. Okey? 16 pandangan ni. Tuan-tuan, ini jelas bukan satu qat'i, sesuatu yang zonni, yang Allah itu bermaksud sesuatu yang zonni. Kemudiannya bukan zonni sebab ada 2-3 pandangan, bukan 4-5 pandangan, 15 pandangan, atau yang saya kira sebenarnya 16 pandangan yang dikemukakan oleh Imam Qurtubi. Qat'i macam mana ni? Okey, tak apa. Salah satu pandangan ialah berkata alright, yang diriwayatkan daripada Abu Zar. Abu Zar salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan ada seorang lelaki pun yang sering tawaf di Baitullah sambil berucap dalam doanya So, macam mana doa ni? Macam mana ni ya? Lalu saya cari dalam kitab-kitab tafsir yang lain, kitab-kitab tafsir muktabar, dan salah satu yang saya jumpa yang ada juga membicarakan awah ini sebagai okey. Sebab saya nak cari, mungkin ada kitab tafsir lain yang menjelaskan bahawa Allah ni memang ya. Lalu saya jumpa dalam kitab tafsir oleh Imam Asy-Syaukani, seorang tokoh yang wafat tahun 1250 Hijrah, yang berjudul Fathul Qadir. Tadi tu Imam Al-Qurtubi wafat tahun 671 Hijrah. Baik, ketika menjelaskan tafsir bagi ayat 114 surah At-Taubah, beliau juga mengemukakan pandangan-pandangan seperti tadi. Lalu kemudian beliau merumuskan yang tepat untuk makna awah secara bahasa, secara lughah, adalah banyak mengeluh dosanya. Okay? Ini pandangan Imam Syaukani. Maka dikatakan min zunubi, aduh dosa-dosaku, mimma u'aqabu bihi bisababiha, aduh dosa yang kerananya aku mendapat hukumannya, dan yang seumpama. Demikian yang dikatakan oleh Al-Farra, dan ini juga diriwayatkan dari Abu Zar. Tadi kita baca Abu Zar kan. Jadi di sini diterangkan apakah yang dimaksudkan dengan banyak berdoa dengan yang ini dalam doanya tu dia mengeluh. Ni kalau boleh kita sebut dalam bahasa Melayu kita, umpamanya, banyaknya dosa-dosa aku, ya Allah. Ya Allah, aku ni sering lalai daripada berzikir kepadamu, ya Allah. Aku ini telah melakukan kesilapan itu, ya Allah, maka ampunilah aku. Ini yang dimasukkan. Jadi dalam doa ni bukannya zikir tetapi dalam dia berdoa dia banyak sebut okey. Kalau dalam bahasa kita banyak sebut dia banyak mengeluh dosanya, ya, banyak mengeluh dosanya. Umpama contoh yang diberikan di sini, dosa-dosaku, ataupun aduh dosa-dosa aku, banyaknya kesalahan aku, banyaknya kelemahan aku, jadi dia mengeluh begitu. Itu maksudnya, bukan berzikir bukan berzikir dan yang penting ia bukan nama Allah. Ia hanya satu cara seseorang itu dalam rangka berdoa, his way of expressing himself.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doanya tu. Salah satu cara dia mengadu, mengeluh tentang kesalahannya, tentang dosanya, tentang kekurangan dirinya, dirinya yang mungkin sering lalai, dirinya yang mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, dia menyesali apa seperti itu yang dimasukkan dengan Jadi tuan-tuan, ini yang saya katakan tadi, qat'i pun tidak, zanni pun tidak, tak ada pun. Okey, jadi ini dua kitab tafsir ya. Saya buka beberapa kitab tafsir, cuba mencari awah ni dengan maksud tapi yang saya jumpa paling dekat awah ni dengan maksud tu ialah seseorang itu yang berdoa dan dia mengeluh dalam doanya itu. Seperti contoh tadi, ya Allah, banyaknya dosaku. Aku ni sering lalai. Aku ni sering leka. Aku ni telah terjebak dalam kesalahan ini dan sebagainya dan sebagainya. Ia bukanlah zikir dan ia bukanlah nama Allah. Baik, seterusnya. Mungkin di muka surat 32, pengarang menukil daripada Al-Hafiz Sayyid Ahmad. Yang dimasukkan di sini ialah Al-Hafiz Sayyid Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari yang wafat tahun 1382 Hijrah. Seorang ahli tasawuf dan juga seorang ahli hadis. Beliau berkata, bermaksud, adapun dalil daripada Al-Quran, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, sesungguhnya Ibrahim itu seorang yang awah lagi penyabar. Surah At-Taubah ayat 114 yang telah kita baca tadi. Ta'awuh adalah berasal daripada percakapan seseorang ataupun awah ataupun Allah SWT telah memuji Nabi Ibrahim AS kerana banyak berta'awuh. Okey. Saya bila baca ni, walaupun pengarang mahupun Syekh Sayyid Ahmad Siddiq Al-Ghumari tidak menyebut secara eksplisit, secara jelas, tapi bila pengarang dan juga sumber-sumber yang dinukil ni cuba memperhujahkan zikir berdasarkan ayat 114, berdasarkan rangkap terakhir 114 surah At-Taubah ini, ia secara tidak langsung memberi gambaran, saya tak nak kata jelas, ia secara tidak langsung memberi gambaran bahawa mereka memahami Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, seorang rasul yang sebegitu hebat, sebegitu besar sampai kita sekarang ni, umat Muhammad pun, bila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam solat, kita juga berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka cuba mengisyaratkan bahawa Nabi Ibrahim ni berzikir sebab mereka memahami awah dalam ayat 114 surah Taubah ni sebagai dalil diistimbatkan nama Allah dan Nabi Ibrahim ni berzikir dan setakat yang saya cari tak ada bukti kukuh, nak kata qat'i pun tidak, zanni pun tidak. Dan bagi saya ini sesuatu yang agak serius, sebab sebelum ini bila zikir mereka mengistimbat ataupun berijtihad daripada dalil-dalil yang ada sebut seperti contoh wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanir rahim. Lalu mereka berkata berdasarkan ayat ini kami ahli tasawuf berzikir Okey, tak apa, that is their interpretation. But now they are implying indirectly that Nabi Ibrahim is also doing zikir this is something serious. You don't have exact proof to say that, and itulah bagi saya ini sesuatu yang berat ni, sebab you nak kata Nabi Ibrahim ni berzikir padahal awah di situ ada 15 maksud. Yang paling dekat sekalipun itu ialah dalam rangka berdoa. Dia selalu berdoa dengan bahasa Melayu kita maknanya dalam suasana mengeluh ke, dalam suasana menyesal ke, bukan zikir serius ni. Bukan serius apa, seriously wrong, betul-betul salah dan tidak patut disebut, tidak patut disebut. Dalam rangka you nak menjustifikasikan zikir
sampai seolah-olah memberi isyarat, seolah-olah I'm trying to be, saya cuba berlapik di sini, tak membuat tuduhan secara pasti, seolah-olah memberi isyarat Nabi Ibrahim ni berzikir Nabi Ibrahim bukan ahli tasawuf tau. So sebab tadi dah sebut dah, zikir ni khusus kepada ahli tasawuf saja. Baik, seterusnya dikemukakan dalil hadis pula. Alright, dalil hadis muka surat 33, hadis pertama, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin yuqalu lahu Zulbijadain. Okey, gelarannya Zulbijadain, innahu awwah. Sesungguhnya kamu ni awwah. Sebagaimana tadi kan dalam surah Taubah ayat 114 tu awwah, Nabi Ibrahim awwah. Lalu si fulan ni pun yang digelar sebagai Zulbijadain juga Nabi bersabda kepadanya, innahu awwah. Wa zalika annahu rajulun kana iza zukirallahu ta'ala fil Qur'ani rafa'a sautahu bid-du'a. Yang sedemikian itu kerana bahawasanya lelaki ini apabila dia membaca, tak apa, saya terjemah. Baik, saya baca terjemahan pengarang kan lagi bagus. Okey, ini terjemahan pengarang ya. Sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki yang dikenali sebagai Zulbijadain, dia adalah seorang awwah. Ini kerana dia adalah seorang lelaki yang jika disebut nama Allah di dalam Al-Quran, dia akan menyaringkan suaranya untuk berdoa. Rafa'a, menaikkan suaranya dalam rangka berdoa. Dalam nota kaki diberitahu hadis riwayat Musnad Ahmad jilid 28 muka surat 655, editor ataupun tahqiq Syuaib Arnaud. Tapi penilaian darjah hadis tidak pula diberi ya. Okey, tak apa, boleh rujuk Musnad Ahmad edisi tahqiq Syekh Syuaib Arnaud dan rakan-rakannya nombor 17453, di mana beliau menilainya sebagai hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Hadis itu sanadnya ada kelemahan, tetapi dalam bab yang sama jelas Syekh Syuaib Arnaud rakan-rakannya ada beberapa hadis yang seumpama yang juga memiliki kelemahan tetapi saling menguat antara satu sama lain, sehingga hadis ini dapat dinilai pada darjah hasan li ghairihi. Hadis ini menerangkan tentang seorang lelaki yang Nabi sebut dia adalah seorang awwah. Sebagaimana dalam surah At-Taubah tadi, Allah SWT menyebut Nabi Ibrahim sebagai seorang awwah. Apakah ciri-ciri dia sebagai seorang awwah itu? Apakah kerana dia berzikir Okey, dijelaskan sendiri dalam hadis ni. Ini kerana dia adalah seorang lelaki yang jika disebut nama Allah di dalam Al-Quran, dia menyaringkan suaranya untuk berdoa. Tuan-tuan, nama Allah di dalam Al-Quran ni kita tahu bukanlah sebab pengarang sendiri telah nukil perkataan daripada ulama lain bahawa di dalam Al-Quran tidak ada nama Allah So, yang dimasukkan disebut nama Allah dalam Quran itu nama-nama yang biasa, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Bila dia baca Quran sampai kepada ayat yang ada nama Allah, dia berdoa. Apabila orang lain baca Quran, dia dengar sampai pada nama Allah, dia berdoa. Dan ini satu tindakan yang betul berdasarkan ayat 180 surah Al-A'raf, berdasarkan ayat 110 surah Al-Isra yang telah saya baca dalam video sebelum ini ya, tentang zikir itu, di mana kita ini memang dianjurkan oleh Allah SWT untuk berdoa dengan nama-namanya. Jadi awwah di sini ialah orang yang banyak berdoa dengan nama-nama Allah, dengan nama-nama yang sabit dalam Al-Quran. Mana mari dalil zikir di sini? So, awwah sebagai dalam hadis ni qat'i pun tidak, zanni pun tidak. Sebab tak ada kat sini. Okey, sebab saya ulangi, kenapa dia dipanggil sebagai seorang awwah? Ini kerana terjemahan pengarang sendiri, ini kerana dia adalah seorang lelaki yang jika disebut nama Allah di dalam Al-Quran, dia akan menyaringkan, mengangkat suaranya untuk berdoa. Jadi nama Allah yang ada dalam Quran. Adalah satu nama yang pengarang sendiri sebut tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam sunnah. So, ini bukan dalil zikir
Okey, hadis kedua, saya baca terjemahan saja. Sebenarnya di muka surat 37, beliau ada sebut, pengarang sebut, semua hadis yang telah disebutkan ini statusnya ialah sahih sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Hafiz Said Ahmad bin As-Siddiq. Okey, jadi mengikut Syekh Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari, hadis-hadis ini adalah sahih. Okey, tak apa. So hadis riwayat kedua daripada Ibnu Ishaq, ya, saya baca terjemahannya saja. Sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada Zulbijadain, lelaki yang sama tadi, lazimilah engkau pintu rumah aku. Maka melazimilah Zulbijadain di pintu rumah Nabi SAW. Maknanya mungkin tunggu di situ saja ke, duduk di situ saja ke. Sesungguhnya dia selalu menyaringkan suara ketika mana berzikir. Dia berzikir dengan kuat. Berkata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, adakah Zulbijadain ini seorang yang suka menunjuk-nunjuk sebab zikir dengan kuat? Berkata Nabi SAW, tidak. Dia adalah dari kalangan awahin. Bal huwa ahadul awahin. So mana dalil zikir kat sini? Dia banyak berzikir dengan suara kuat saja. Jadi dia banyak berzikir, lalu Nabi berkata dia dari kalangan awahin. Tak adalah dalil qat'i bahawa dia sedang berzikir Dia orang yang banyak berzikir, itu saja. Okey, hadis yang ketiga, riwayat Imam At-Tabari, yang bermaksud sesungguhnya ketika mana Nabi SAW mengebumikan satu mayat, dalam kurungan Zulbijadain tadi, baginda berkata, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya engkau adalah awwah. Sekali lagi, tak diterangkan pula yang Zulbijadain ini orang yang selalu berzikir Dia orang yang banyak berzikir, dia orang yang banyak berdoa, tapi tak ada dah disebut Hadis yang keempat, riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak, yang bermaksud sesungguhnya seorang lelaki dalam kurungan Zulbijadain telah menyaringkan suaranya ketika mana berzikir. Berkata seorang lelaki, jikalah lelaki ini tidak menyaringkan suaranya, jikalah sahaja lelaki ini tidak menyaringkan suaranya, berkata Nabi SAW, biarkanlah dia dan apa yang dia lakukan, sesungguhnya dia adalah seorang awwah. Jadi orang yang berzikir, lazim berzikir dengan meninggikan suara. Taklah pula diceritakan yang dia zikir tu apa. Kan, you cannot simply make conclusion yang dia zikir Okey. Hadis kelima, riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, sesungguhnya ada seorang lelaki Zulbijadain ketika mana sedang tawaf mengelilingi Kaabah, berkata dalam doanya, perkara ini telah diberitahu kepada Nabi SAW. Baginda berkata, sesungguhnya dia adalah seorang awwah. Okey, berkata dalam doanya ataupun doa, ya, bukan zikir. Dan macam mana orang zikir dengan macam mana orang yang berdoa dengan atau ni, tadi kita telah baca daripada kitab tafsir Imam Asy-Syaukani, ialah dia berdoa sambil dia mengeluh akan kesalahan-kesalahannya, dia mengeluh akan kekurangan-kekurangannya. Yang ni dia berdoa, ya Allah, aku ni banyak dosa. Ya Allah, aku ni banyak kesalahan. Ya Allah, aku ni banyak kefakiran, dan sebagainya. Sekali lagi, bukan zikir Jadi itu 5 hadis yang dikemukakan, yang satu pun tidak menunjuk ke arah zikir bahkan hadis pertama. Sebab hadis pertama yang dikemukakan, kita tahu itu adalah hadis yang paling kuat. Paling kuat pun bila kita semak, darjatnya sebenarnya dhaif, tetapi ada beberapa hadis yang seumpama sama-sama dhaif, saling menguatkan antara satu sama lain sehingga dapat diangkat ke darjat hasan li ghairihi, di mana awwah ini adalah orang yang banyak berdoa. Awwah ini adalah orang yang banyak berdoa. Okey, sebagaimana hadis pertama yang saya bacakan tadi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan,
Ini sedikit ya sebagai ulas, nak ulas ya, tapi saya nak sentuh sedikit sajalah. Saya pun nak buat bedah buku, tapi sedikit saja. Nampak sangat yang pertama sekali tidak qat'i langsung. Nak kata zonni pun tidak, sebab ayat Quran dan hadis-hadis yang dibawa tidak pula yang membawa kepada zikir ataupun bahawa itu salah satu daripada nama Allah. Tak pun. Memang dalam surah At-Taubah ayat 114 rangkap yang terakhir, sesungguhnya Ibrahim la'awwahun halim, seorang yang awwah lagi halim. Para ahli tafsir berbeza pandangan tentang maksud awwah disebut sampai kepada 15 pandangan. Okey, ataupun 16 pandangan. Salah satu daripadanya ialah dan ataupun ini adalah sesuatu yang dikatakan dalam doa. Macam mana orang doa dengan atau yang ini dia penuh dengan penyesalan, penuh dengan keluhan. Sekali lagi saya buat contoh, banyaknya dosaku, banyaknya kesalahanku, ya Allah ampunilah aku. Itu sebagai contoh. Bukannya zikir ataupun dan bukannya juga itu merupakan nama Allah. Jauh sekali daripada nama Allah yang ada 1000 kebaikan, 1001 rahsia di sebaliknya ya. Jadi inilah sebagai contoh betapa tidak qat'inya, betapa zonni pun tidak, betapa macam tak kena langsung. Ayat Taubah 114 tu, hadis-hadis yang dibacakan, ini kalau ada pun yang disebut sebagai, kita kata amal dulu bila tanya dalil baru bawa dalil. Yang macam kalau orang yang tak teliti baca macam dalil ni, ayat Quran ni, Imam Tabari, Imam Ahmadnya hadis, Ibnu Ishaq, dan sebagainya. Tapi bila dicermati oleh orang awam dekat saya ni kan, tak ada kaitan pun dengan zikir tak ada kaitan pun bahawa nama Allah bahkan macam saya kata, dibimbangi juga ada satu kesalahan yang lebih berat di sini, dibimbangi, dikhawatiri kerana secara tidak langsung mengisyaratkan bahawa Nabi Ibrahim itu berzikir Wow, serius ni bro. Bukan serius apa, serius sebab kita nak mengatakan Nabi Ibrahim, kalau sendiri nak buat tak apa, tapi macam Nabi Ibrahim pun berzikir lalu dipuji oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah ini ayat 114. Padahal kita kaji, pengarang sendiri menukil daripada tafsir At-Tabari kan, asal awwah daripada ta'awuh, bermaksud merendah diri dan meminta dalam keadaan sedih dan belas kasihan. Kat mana yang jadi zikir tu? Kat mana yang jadi nama Allah? Kemudian kalau tonton ingat daripada video saya sebelum ini, antara keutamaan yang dikatakan berzikir dengan berzikir dengan dan sebagainya itu ialah hanya menyebut nama Allah tanpa ada unsur meminta di sebaliknya. Kan? Ingat tak? Tapi sekarang ni meminta dalam keadaan sedih dan belas kasihan. Ada meminta pula. Kan? Jadi inilah saya kupas sedikit saya dalil berzikir dengan betapa ianya bukan dalil, betapa ia tidak qat'i, betapa ia tidak zonni, betapa ia dibimbangi satu kesalahan yang berat ya. Jadi ini sedikit satu yang saya nak kupas. Bukan nak kata satu ni saja salah, lain-lain okey. Yang lain-lain tu tim sidang kalam telah pun mengulas, membedah buku tapi kesalahan seriusnya tu umpama yang macam saya sebut tadi tu dalam dalil zikir itu saja. Okey, ini sedikit ulasan buku tentang tu. Cuma satu lagi perkara yang saya rasa macam nak tegur sikit ialah kepada penerbit, yang ini Jabatan Mufti Negeri, baik untuk Negeri Sembilan mahupun pada mana-mana negeri. Anda, wahai Jabatan Mufti, anda lah tempat rujukan kami orang awam. Bila kami muskil satu perkara, kami tidak tahu satu perkara, anda lah, wahai Jabatan Mufti, tempat untuk kami merujuk. Bila kita dengar adanya ustaz selebriti yang cerita perkara kurafat, cerita perkara tahayul, cerita perkara daripada hadis maudhu' ke apa, daripada anda lah kami berharap adanya penjelasan tanpa perlu kami
membuat video react. Tanpa perlu saya tonton video react daripada orang lain. Tanpa saya perlu membaca atau mendengar pencerahan daripada sidang kalam. Kami mengharapkan daripada anda, wahai Jabatan Mufti, mana-mana negeri sekalipun. Sebaliknya, apa yang kami dapati hanyalah diam saja. Silence is golden agaknya. Dan kemudiannya pula, ada Jabatan Mufti pula yang menerbitkan buku ini. Sebab bagi saya, sebelum buku ini diterbitkan, sudah tentu akan diberikan draft ataupun skrip dulu kan, dalam bentuk Microsoft Word, dalam bentuk A4 apa. Dan sekurang-kurangnya apabila Jabatan Mufti mesti tengok dulu kan, tengok macam yang ni kena semak balik ni, yang okey Ustaz Izham, yang ni kena semak balik ni, yang ni kena check balik ni, yang ni kena adjust balik ni sebelum nak terbit kepada masyarakat awam, sebelum untuk hendak dijual kepada, nak jual ke nak bagi free kepada orang awam seperti saya. Anda, wahai Jabatan Mufti, sepatutnya anda lah yang bertanggungjawab untuk menyemak terlebih dahulu, dan kemudiannya bukan nak kata langsung tak boleh terbit ke apa ke, tapi at least bagi poin-poin, yang ini kena semak balik, yang ini ni sekian-sekian, ini sekian. Bukan main terbit saja. Yang bila kita baca macam, banyak yang saya tanda lah, macam, macam tak kena, tapi Jabatan Mufti. Macam tak kena je, tapi Datuk Mufti yang bagi kata pengantar. So, buka kitab tafsir cross-check, cari mana Allah tu jadi zikir cari mana Allah tu adalah nama Allah Yang jumpa lain. Okey, jadi sesuatu yang dikesali. Jadi saya harap Jabatan Mufti juga mengambil sikap bertanggungjawab dalam banyak hal. Diam saja, kemudian terbit. Tapi terbit pula banyak perkara yang perlu disemak. Okay? Banyak perkara perlu yang semak. Macam tadi saya bagi satu contoh. Sebelum ni pun sidang kalam telah bedah buku seluruhnya. Okay, sesuatu yang saya harap sebenarnya is the other way round. Saya harap Jabatan Mufti yang memberi penjelasan, Jabatan Mufti yang memberi pencerahan kepada isu-isu yang panas di kalangan masyarakat ke apa, supaya orang macam saya, orang-orang awam ni tak perlulah nak bersuara sedemikian kan. Jadi itulah sedikit ya sebagai penutup. Moga-moga ada manfaatnya ya, daripada ulasan buku ini, walaupun saya ulas satu bab saja. Tapi seperti mana saya katakan, sidang kalam telah pun melakukan sesi pembedahan, sesi bedah buku, seluruh buku ini. Jadi saya sentuh satu bab tu saja, sebab tentang tu saya cuba carilah kitab tafsir lain. Saya duk lihat mana tu. Kemudian bila saya baca tu, saya nampak you are saying Nabi Ibrahim zikir serius ni tau. Okey. Jadi singgah sini sahaja dahulu, dah pun 40 minit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.